wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam ruangan Mari Mengaji bersama Menteri. Kita masih bincang Ramadan Al-Mubarak, fadilat dan hukum. Antaranya ialah kita nak bincang pada malam ni adalah fadilat puasa. Puasa sebagai perisai. Puasa ni sendiri, baru ni kita telah bincang fadilat orang yang berpuasa. Sekarang ni puasa tu sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, puasa as-siyamu junnah, puasa itu ibarat perisai. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai, dan juga disebut oleh ramai lagi Baihaqi, Ibnu Majah, Tabarani dan lain-lain. Apa makna perisai? Perisai ini, kata Ibn Abdul Bar, pelindung dan perisai daripada api neraka. Dan kata sebahagian ulama seperti Qadhi Iyad, pelindung daripada dosa-dosa. Dan kata setengahnya menyelamatkan daripada mengikut hawa nafsu. Ini juga disokong dalil yang dinyatakan oleh Ibn Asir dalam kitabnya An-Nihayah. Seterusnya Al-Munawi kata makna as-siyamu junnah, puasa itu perisai, iaitu penjagaan dari Allah di dunia ialah daripada melakukan maksiat dengan disekat nafsu syahwat dan menjaga anggota daripada maksiat. Ini makna perisai. Puasa tu jadi tuan-tuan tengoklah, kalau masa kita pemarah sangat, geram, tapi bila bulan puasa kita selalu cakap, saya ni harap puasa je, kalau tak saya hempuk awak. Maknanya puasa ni dia jadi perisai. Dengan sebab kita puasa, Allah selamat kita daripada api neraka. Dengan sebab puasa, kita tak ikut nafsu syahwat kita. Tengok makanan sedap, tapi aku puasa. Bahkan kalau bergaduh pun kita sebut inni saim, sesungguhnya aku puasa. Puasa juga sebagai zakat badan. Apa makna puasa sebagai zakat badan? Bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu nisfus sabri wa ala kulli syai'in zakah wa zakatul jasadi siyam. Puasa adalah separuh kesabaran dan atas setiap sesuatu ada zakatnya, dan zakat badan itu dengan puasa. Puasa ni separuh sabar. Orang puasa tu separuh daripadanya, kita kata puasa tu separuh sabar. Maknanya orang berpuasa tu orang yang sabar lah. Kalau orang tak sabar, macam-macam makna nak tu. Dan disebut dalam riwayat Baihaqi ini, atas setiap sesuatu ada zakat tubuh badan kita dengan cara kita puasa. Jadi alhamdulillah, kita benar-benar hampir untuk berpuasa, maka gunalah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Puasa tiada nilai tandingannya. Maknanya pahala puasa ni luar biasa besarnya. Satu hari Abu Umamah kata, aku datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, perintahkan kepadaku amalan yang melayakkan aku masuk ke syurga. Lalu baginda bersabda, alaika bisawm fa innahu la idlalah. Kamu kena puasa kerana puasa ni tiada tandingannya. Ini kelebihan puasa. Puasa tu tiada tandingannya. Maknanya besar sangat fadilat puasa. Siapa tak ada tandingan? Ni sahabat tanya. Jadi kata ulama, Nabi ni dia macam, ialah dia Rasulullah. Dia tahu dengan izin Allah, dia tahu apa yang dia nak cakap dengan seseorang tu dan potensi seorang tu. Kadang-kadang dia cakap orang tu tentang jihad, kadang-kadang tentang zikir, kadang-kadang tentang sedekah, kadang-kadang tentang ibadat baca Quran, kadang-kadang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sembahyang dalam waktu, macam-macam dalam ibadat yang mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi salah satu daripadanya adalah berkenaan dengan, kita kata, ibadat puasa ni juga memainkan peranan. Maka Nabi cakap kepada Abi Umamah tentang ibadat puasa. Salah satu daripada cara ibadat puasa ini ialah kita berpuasa kerana Allah, maka dia mempunyai nilaian yang cukup besar di sisi Allah berbanding dengan yang lain.
Oleh kerana itu, ayuh kita berpuasa dan kita gunakan acara ibadat puasa kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Puasalah, jangan kita tak puasa, terutamanya puasa Ramadan, puasa yang menjadi perkara yang utama, puasa yang menjadi kewajipan kepada kita, terutamanya puasa Ramadan, puasa fardu. Maka kalau kita dapat puasa, insya-Allah besar pahala dan fadilatnya. Puasa pada musim sejuk merupakan anugerah. Kata Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-saumu fi syita al-ghanimatul baridah. Puasa pada masa musim sejuk dia merupakan harta rampasan yang beku. Apa makna harta rampasan yang beku? Maknanya dah sejuk memanglah bekulah. Maknanya di sini harta rampasan iaitu kalau orang tu puasa pada musim sejuk, dianya sifatnya siang hari pendek dan lapar pun kurang. Jadi seolah-olah kelebihan sangat. Sebagai contohlah, kalau kita puasa, walaupun Nabi ni orang Mekah tapi duduk Madinah, di Madinah sendiri pun dia ada musim panas, ada musim sejuk. Kalau musim sejuk sebagai contoh, mungkin masuk subuh pukul 7, pukul 6.30, pukul 7. Tapi masuk maghrib pula mungkin pukul 5. 5 petang tu masuk dah maghrib, 5.30. Artinya puasa masa tu mungkin tak berapa banyak jam. Berbanding kena musim panas. Musim panas ni kadang-kadang pukul 3 tu masuk dah subuh. Masuk pula sana pula dalam pukul 7.50, 7.45 barulah masuk waktu maghrib. Maknanya puasa tu jadi panjang. Tapi dengan sebab musim sejuk, puasa tu jadi pendek. Ini yang Nabi SAW sebut. Bahkan kalau kita tengok, Qatadah berkata, sesungguhnya malaikat bergembira pada musim sejuk bagi seseorang mukmin yang mana siangnya pendek untuk berpuasa dan malamnya panjang untuk bangun malam. Sebab orang-orang yang kaki ibadat, dia guna malam untuk ibadat dengan sesungguh-sungguhnya. Puasa adalah pintu ibadat. Daripada Abi Darda dengan sanad yang dhaif bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-saum. Bagi setiap sesuatu mempunyai pintu dan pintu ibadat itu ialah puasa. Setiap sesuatu tu ada pintu dan pintu bagi ibadat tu maknanya puasa. Apa makna? Maknanya kalau kita tengok, bila orang tu melakukan ibadat puasa, dia menjadi jambatan, menjadi pintu untuk melakukan ibadat-ibadat yang lain. Saya beri contoh mudah. Kalau bulan puasa ni masa musim kita boleh pergi ke masjid lah, sebagai contoh. Bulan Ramadan, bila puasa kita pergi masjid tu awal sikit, bila balik tu lewat sikit. Kita tak fikir nak makan tengah hari, tak fikir apa-apa. Jadi masa tu menyebabkan kita ibadat mudah. Kalau tengok bulan puasa, orang nak pergi masjid ramai, nak pergi surau ramai. Tapi oleh kerana PKP ni, kita menggalakkan supaya sembahyang di rumah, tarawih bersama keluarga. Ibadat jadi mudah. Orang sedekah pun ramai, orang jamu, orang buka puasa pun ramai, orang baca Quran pun ramai, orang belajar ilmu, mengajar pun ramai. Jadi rupa-rupanya ibadat dengan sebab puasa itu menyebabkan banyak ibadat-ibadat lain dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Puasa dan Quran dapat memberi syafaat. Puasa dengan Quran ni memberi syafaat. Sabda Rasulullah SAW dan riwayat Ahmad, as-siyam wal Quran yushaffi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Wa yaqulu al-Quran rabbi tu naum bil laili fasyafi'ni fihi fayushaffa'ani. Maksudnya, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku menegahnya daripada makan dan mengikut syahwat pada siang hari, maka berilah syafaatku padanya. Al-Quran pula kata, Tuhanku, aku tegahkannya daripada tidur malam, maka berilah syafaat kepadaku padanya. Kemudian kedua-duanya diberi syafaat.
Itulah hebatnya tuan-tuan orang yang berpuasa pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini berkenaan dengan puasa. Kemudian kita tengok sikit apabila hadis ni bercerita tentang baca Quran, maka sudah menjadi kelaziman Rasulullah SAW banyak baca Quran, tadarus Quran pada bulan Ramadan. Dikatakan bersama dengan Jibril, dan pada akhir hayatnya sampai 2 kali. Dan Rasulullah SAW galakkan kepada umat supaya baca Quran, belajar Quran, rajin dengan Quran. Banyaklah fadilat-fadilat yang kalau kita boleh tengok, antaranya kalau kita baca betapa para ulama zaman dahulu begitu loba untuk khatam Quran. Saya sebut di sini, Imam Nawawi menukilkan amalan salafus salih berkenaan khatam Quran. Ada yang khatam setiap 2 bulan sekali, ada yang setiap sebulan sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 8 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Ini yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Sabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Manakala di kalangan tabi'in pula adalah seperti Abdurrahman bin Yazid, Alqamah dan Ibrahim rahimahumullah. Ada yang khatam sebanyak 6 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali. Antaranya seperti Uthman, Tamim Ad-Dari. Uthman ni maknanya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sehari sekali. Tamim Ad-Dari juga sahabat Nabi radhiyallahu an. Sa'id ibn Jubair, ini tabi'in. Mujahid dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di samping itu ada yang khatam Quran 2 kali sehari. Ini yang masyhur dilakukan oleh Imam Syafi'i di bulan Ramadan. Ada yang khatam Quran 3 kali sehari. Antaranya Sulaim ibn Umar, iaitu qadi Mesir pada zaman pemerintah Muawiyah, berkata bahawa Sulaim ibn Itir At-Tujaibi khatam Al-Quran dalam satu malam sebanyak 3 kali. Yang ini dinukilkan daripada kitab Fadail Al-Quran. Ada yang khatam Quran 4 kali sehari. Ia dilakukan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud. Ada yang 8 kali sehari. Khatam 8 kali sehari ini 4 siang hari dan 4 malam hari. Syekh Abdul Rahman As-Sulami rahimahullah berkata, aku dengar Abu Usman Al-Maghribi berkata adalah Ibn Quttab khatam pada siang hari 4 kali dan pada malam 4 kali. Wallahu alam. Tapi kalau kita kata ini memaknakan barakatuz zaman dan waktu. Walau macam mana pun kita buatlah mengikut kemampuan kita. Dapat 5 hari sekali, sebulan 3 kali, sebulan 2 kali, sebulan sekali, tak apa, mengikut kemampuan dan kadar sibuk yang ada pada kita. Waktu khatam Quran, sebahagian ulama memilih waktu tertentu untuk khatam Quran, sama ada dalam ibadah atau lainnya. Dinukilkan di sini cara dan waktu mereka khatam Quran. Mansur ibn Zadan dalam kalangan tabi'in menyebut khatam Quran antara zuhur dan asar, begitu juga dilakukan antara maghrib dan isyak. Lepas zuhur khatam atau lepas maghrib khatam. Syekh Sa'id ibn Musfir Al-Qahtani khatam Quran pada siang hari Ramadan dengan bacaan dimulakan selepas subuh tanpa henti kecuali wuduk dan salat hingga hampir salat maghrib. Dan khatam Quran. Ini luar biasa. Alangkah baiknya umur kita ni kalau sempatlah kita buat sekali khatam Quran sehari sekali. Nak tiap-tiap hari memang letih benar lah. Cuma kalau bulan Ramadan ni jadi kita ni dahaga, tak tahan. Oleh kerana itu kena tukar buat waktu malam. Buat waktu malam betul-betul boleh minum banyak apa semua sekali. Bila letih pagi esok tu sambung lagi. Lepas tu bolehlah. Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Qasim khatam Quran sehari sekali, membaca Al-Quran selepas subuh hingga waktu Jumaat, dan dikatakan beliau khatam Al-Quran 2 kali sehari ketika berada di Mekah. Ada juga orang-orang zaman dulu yang cintakan seperti itu. Mujahid dalam kalangan tabi'in khatam Quran antara maghrib dan isyak. Tu saja pun. Ali Al-Uzdi ni maknanya maghrib tu baca, lepas tu isyak tu dia takhir lah.
Ali Al-Zuzdi khatam Quran antara maghrib dan isyak pada setiap malam Ramadan. Dikatakan Sayyidina Osman pernah khatam Al-Quran dalam rakaat salat. Ia juga dilakukan oleh Tamim Ad-Dari, Sa'id Ibn Jubair dan lain-lain lagi. Ini pentingnya khatam Quran. Kita tekad tahun ni kita boleh khatam Al-Quran Al-Karim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi bincang berkenaan puasa, berkenaan dengan kelebihan puasa itu sendiri. Puasa adalah untuk Allah, bukan untuk siapa, untuk Allah. Sabda Rasulullah SAW, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini hadis kursi, Allah berfirman, yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Kecuali puasa kerana ia untuk aku, yakni Allah, dan aku yang akan balas. Dia tinggalkan nafsu syahwat dia, makanan dia kerana aku. Itu sebab itu puasa ni Allah yang balas. Ini dia, puasa ni Allah balas. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia akan dapat dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, rasa gembira ketika buka. Waktu buka pun telah rasa gembira. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan ketika gembira ketika bertemu Tuhannya. Waktu puasa, waktu buka kita gembira, apa kita kata? Alhamdulillah, selesai satu hari. Tuan-tuan bayangkan, satu hari kita bulan puasa, entah macam mana, pukul 3 petang kita sakit perut. Pergi kat doktor, doktor kata kena makan ubat, painkiller ke apa, kita pun terpaksa makan ubat sikit. Kesan kita makan ubat tu, kita tak makan apa-apa, tapi selepas daripada itu kita terus berpuasa. Selepas daripada itu kita terus berpuasa, tuan-tuan, apa yang berlaku masa kita buka, Tuhan cabut rasa nikmat buka puasa. Kita rasa kena qada juga. Rasa masih lagi ada kurang masa tu. Tapi taklah masa ni. Ni maknanya orang yang berpuasa memang dia puas hati. Dia tak puasa hari tu, orang jamu udang galuh pun dia memanglah sedap tapi tak rasa seronok. Tapi orang yang berpuasa, orang jamu ikan kering, ikan masin pun, ikan perkasam pun sedap. Itu bezanya. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, dia akan gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Apa makna? Ini balasan hari akhirat. Orang yang berpuasa ni, Allah bagi pada hari akhirat kelak kedudukannya yang cukup mulia di sisi Allah. Di mana dia dimuliakan oleh Allah, diberi banyak kelebihan yang telah kita baca dalam beberapa nas. La khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini maknanya orang yang berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hasil daripada ibadat puasa tersebut, dia akan diberi walaupun mulutnya bau, tapi di sisi Allah wangi. Cuma janganlah mentang-mentang tu kita pergi buat kat orang ke, maka bau tu tak sesuai. Kita kena kalau ada pandangan ulama boleh gosok gigi dan seumpamanya. Ini baik sebenarnya, terutamanya waktu pagi lagi tu. Adapun selepas zuhur itu khilaf ulama. Baik. Martabat puasa di sisi Allah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, al-amal indallah sab'ah. Amalani mujibani wa amalani bi amsalihima wa amalun bi asyri amsalih wa amalun bi sab'imiyah wa amalun la ya'lamu sawabahu illa Allah ta'ala. Fa amal mujibani faman laki Allah ya'buduhu mukhlishan la yushriku bi syai'a wajabat lahul jannah. Wa man laki Allah faqad asyraka bihi wajabat lahun nar. Wa man amila sayyi'atan juziya bimisliha wa man hamma bihasanatin yujza bimisliha wa man amila hasanatan juziya an ashra wa man anfaqa ma lahu fi sabilillah dha'afa Allahu lahu nafaqatad dirham bi 700 dirham wa dinar bi 700 dinar was siyamu lillahi ta'ala la ya'lamu sawaba amilihi illa Allah
Al-Hakim. Maksudnya, amalan-amalan di sisi Allah dibahagikan kepada 7. Ada 7 bahagian. 2 amalan yang mewajibkannya. Kalau buat, wajib dapat. 2 amalan dengan seumpama keduanya. Amalan dengan 700 kali ganda dan amalan tak diketahui pahalanya kecuali Allah. Jadi ada 2 amalan, dia wajib dapat. 2 amalan seumpamanya. Ada 1 pula amalan, dia ini 700 ganda dan 700 kali ganda. Dan ada amalan yang pahalanya tak diketahui kecuali Allah. Adapun 2 amalan yang mewajibkan, iaitu siapa yang bertemu Allah, beribadat kepadanya dengan ikhlas tanpa syirik dengannya sesuatu, maka wajib baginya syurga. 2 amalan yang ni, kalau dia 1, kalau dia ibadat, dia tak syirik, syurga. Yang kedua, siapa yang beramal dengan kejahatan, siapa yang bertemu dengan Allah sedangkan dia syirik dengannya, maka wajib baginya neraka. Waliyazbillah, kita kena buang, nyahkan daripada syirik, mendua dan menyekutukan Allah. Siapa yang beramal dengan kejahatan dibalas seumpamanya, dan siapa yang berniat melakukan kebaikan dibalas seumpamanya. Siapa yang beramal dengan 1 kebajikan, nescaya dibalas 10. Siapa yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, nescaya digandakan baginya nafkah dirham dengan 700 dirham, dan dinar dengan 700 dinar. Dan puasa kerana Allah tiada diketahui balasan pelakunya kecuali Allah yang maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah kelebihan orang yang puasa itu sendiri. Jadi di sini puasa ni tak tahu berapa banyak balasan kecuali Allah saja yang beri pahala. Sebab puasa kita ni nilainya ada tinggi, ada rendah, ada yang baik, ada yang hebat. Selama mana dengan ikhlas, pengisian dengan takwa, dengan ibadat, maka tinggilah nilai puasa kita. Selama mana kita banyak lara, tengok perkara yang tak baik, buat perkara yang tak mendatangkan pahala, maka dia akan surut pahala puasanya. Semoga Allah bagi pada kita kekuatan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Dan siapa yang nak dapat detail isu, bolehlah rujuk dalam buku ini. Dan buku ini juga banyak menceritakan apa-apa yang sepatutnya, di samping buku Al-Mawsu'ah Ramadhaniyah oleh sahabat kita semuanya. Dan sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-muntawin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa ballighna ila Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.